tempat tilikan Allah pada diri manusia. Tempat tilikan Allah pada diri manusia, tempat Tuhan tilik, tempat Tuhan kira, tempat Tuhan tengok dan dikira pahala dosa yang duduk pada diri manusia ni. Di mana tempat tilik ke dianya, tempat kiraannya di mana. Hadis ni kita akan dapat tengok bagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Muslim rakam 2564. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa kamu dan tidak juga kepada harta kamu, tetapi ia melihat kepada hati dan amalan-amalan kamu. Ini hadis ringkas tapi pengertiannya tinggi pada kita, masalah dalam hidup kita ni. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa kamu, Tuhan tak tengok pada rupa kamu. Berarti bukan Tuhan tak nampak. Bukan Tuhan tak nampak, Tuhan nampak belaka. Bukan kada kata nampak zahir saja dak, bukan nampak sampai ke dalam hati kita. Allah nampak belaka. Kalau kita tak tengok sini, tak tengok dalam berarti untuk nak beri rahmat pahala ataupun nak kira dosa. Jadi maknanya Tuhan tidak melihat pada rupa kamu dan tidak juga pada harta kamu. Tentang hubungan nak menentukan pahala tu bukan di sini dak. Bukan semata rupa, bukan semata harta dak. Tetapi ia melihat pada hati dan amalan-amalan kamu. Sini penting. Kita tengok pada hati kita dan amalan kita. Dalam nangis hadis ni insya-Allah kita tengok dalam intisari ataupun pengajaran hadis ni secara lanjutnya insya-Allah dalam masyarakat hadis ni. Dalam pengajaran hadis ataupun dalam intisari dan pengajaran hadis ni, yang pertama, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Tuhan yang maha sempurna pada segala sifat dan asma-Nya dan maha kuasa pada segala-galanya. Ini kembali pada akidah kita. Akidah kita adalah kita i'tikad bahawa Allah tu Tuhan yang maha sempurna segala sifatnya. Sifatnya sempurna belaka. Sama ada pendengar, penlihat, ilmu dan segala-galanya. Tuhan itu sempurna belaka. Segala sifat dan asma-Nya, asma' Tuhan itu sempurna dan asma'ul husna, nama yang paling elok dan maha kuasa pada segala-galanya ini. Tuhan kuasa segala-galanya, itu sifat Tuhan juga. Hal ini adalah perkara yang mana kita tu mesti i'tikad, mesti jazim dalam hati kita, yakin di atas benda tu. Ia sentiasa melihat dan nampak segala makhluknya, sama ada kecil dan besar. Tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyi dan dilindungi daripadanya subhanahu wa ta'ala. Ia sentiasa melihat dan nampak segala makhluknya. Tuhan tengok, selalu nampak. Selalu Tuhan tengok, selalu Tuhan nampak pada makhluk dia. Kita duduk dalam masjid, Tuhan nampak. Tuhan tahu. Tuhan nampak kita ada buat apa dalam masjid ni. Dia Tuhan tahu kata kita ada buat apa dia dalam masjid ni. Ia sentiasa melihat dan nampak segala makhluknya, sama ada kecil dan besar. Tak kira, kecil pun nampak, besar pun nampak. Segala-galanya. Bahkan dalam hati kita semua pun Tuhan nampak, dan Tuhan tahu segala-galanya hati kita. Gapo hati kita duk bisik sekarang ni. Hati kita duk kata gapo, ada kira gapo, Tuhan tahu. Tuhan tahu, tak lagi tak boleh pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyi dan dilindungi daripadanya subhanah. Tidak ada benda yang boleh sembunyi pada Ta'ala. Nak susuk, nak sembunyi cara mana pun tak boleh. Siapa dia boleh sembunyi Ta'ala, tak apa. Mujur, kalau kata tu boleh sembunyi, boleh buat segala-galanya. Siapa dia boleh sembunyi, boleh lindung daripada Ta'ala, dia boleh buat segala-galanya. Selama mana dia tak boleh sembunyi, tak boleh lindung daripada Ta'ala,
maka dia kena ikut perintah Allah pada suruhannya dan pada larangannya. Kalau itu sudah tentulah kita tak siapa, tidak ada siapa pun yang boleh nak sembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di mana pun saya tahu. Ma'iyatullah bersama kita. Kesertaan Allah bersama kita buat selama-lamanya. Di mana saja kita berada. Dengan itu dia amat melihat setiap perkara daripada perbuatan hamba-Nya dan akan memberi balasan kepada seseorang itu dengan sewajar dan adilnya. Dengan itu kita yakinlah bahasanya bila Tuhan itu dia tu tengok, dia tu tahu segala-galanya apa yang berlaku dari kalangan hamba dia ni, dia tengok, dia tahu, maka dia amat melihat setiap perkara daripada perbuatan hamba-Nya, perbuatan hamba yang nampak hamba dah buat gapo, dah kerja gapo, dah laksana gapo, dan akan memberi balasan kepada seseorang itu dengan sewajar dan adilnya. Lepas tu saya akan balas. Saya tengok dah, saya tahu dah, bukan setakat tu, bahkan ada pula kiraman katibin, utusan Allah kepada mereka yang menulis pula amalan kita tu. Kemudian akhirnya Allah akan balas dengan sewajar, dengan seadilnya, dengan sebaik-baiknya, mengikut sebagaimana kita laksanakan. Saya tak zalim di sini. Saya tidak buat nyanyi pada hamba dia. Inilah keyakinan kitanya. Alhamdulillah. Ini kita orang mukmin duduk sini. Sebab tu maknanya kalau kita orang mukmin tanam iman ataupun akidah kita ni masuk molek sengati, masyarakat kita baik. Masyarakat kita baik. Masyarakat kita tak punah, tak rusak. Sebab apa? Sebab dia duduk dari kungi kata Allah tengok dia buat, Allah tahu dia buat, Allah akan balas dia buat perbuatan dia, maka dia kena buat munamolek lah. Itu duduk pada keyakinan kita. Inilah yang mana perlu pada kita, perlu kita pada akidah. Nak lari pada akidah tak boleh kita. Alhamdulillah kita mempunyai akidah sahihah, mempunyai akidah yang betul, akidah yang molek daripada Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Sebab tu orang Islam ni dia tak jadi apa dia, tak jadi susah ataupun tak jadi bimbang, tak jadi gelah-gesah, tak serupa dengan orang bukan Islam. Orang Islam ni dia, orang bukan Islam dia bahasa susah hati, dia bahasa apa dia gelah-gesah, dia bahasa bimbang, dia bahasa gapo. Tu ya. Sebab tidak ada akidah tempat perkara yang sebenar bagi mereka itu. Ya. Tidak adalah akidah yang boleh menjagakan manusia dengan sebaik-baiknya sama dengan akidah Islamiah. Akidah yang mana Allah hantarkan pada kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tengok dah, contoh mudah-mudahan sehari dua lah ni, hak dunia duk jadi geger dunia hari ni. Tepat 31 bulan 12 tahun 2012. Dunia akan pecah lockdown. Geger dunia. Ada geger dunia. Jadi ada begitu, ada begini macam-macam. Kita orang Islam alhamdulillah tenang, tak ada apa. Karena kita ada dah ajaran kita. Hubungan dunia akan hancur, memang akan hancur. Ada dalil bagi kitanya, Nabi telah cerita, Allah telah cerita pada kitanya nak bangkit kiamat apa semua tu, alamat-alamat kiamat apa semua tu akan tibanya, maka tak ada susah kita. Tak ada gelar kesah apa. Alhamdulillah. Ini menunjuk kata inilah akidah yang sebenar, akidah yang baik yang boleh betulkan manusia. Alhamdulillah. Akidah dapat betul manusia. Akidah yang sahih yang betul dapat betulkan manusia. Kalau akidah tak betul, ia tak boleh betul manusia. Kalau ada pun zahir pun, ia tidaklah kemas bagaimana kemasnya akidah yang betul ni. Percayalah ini. Maka alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Taala yang dapat bimbing kita sehingga kita dapat berakidah yang betul. Alhamdulillah, bersyukur kita. Itulah kaum muslimin yang muslimat yang sekalian, sebagai nukta pertama daripada pengajaran hadis ini ialah hubungan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala pada sifatnya dan pada asma'nya, dan Allah tahu segala-galanya dan Allah nampak segala-galanya. Yang kedua,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang itu bukanlah ditilik dan dikira mengikut ukuran tubuh badan seseorang, sama ada kecil, besar, kurus, gemuk, tinggi dan pendeknya. Dan tidak juga dikira pada rupa paras, cantik, huduh dan sebagainya. Begitu juga tidak pada hartanya banyak atau sedikitnya. Maka dua sifat itu bukanlah tempat perhitungan. Bukanlah tempat perhitungan dan perkiraan untuk diberi balasan kepadanya. Itulah hak Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Jadi Nabi SAW menyatakan bahawa balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang itu bukanlah ditilik dan dikira mengikut ukuran tubuh badan seseorang, suwarikum. Balasan seseorang ni, Tuhan nak bagi balasan baik pada seorang itu bukanlah Tuhan ditilik, bukan dikira pada ukuran tubuh badan seorang. Suwarikum, rupa parah kamu, rupamu kecil ke, besar ke, kuruh ke, gemuk ke, tinggi ke, bukan tempat kira situ. Bukan dikira orang besar tu pahala banyak, orang kuruh pahala sikit. Tak. Nah, bukan gitu. Tingginya, pendeknya, orang tinggi pahala banyak, orang kuruh, orang rendah pahala sikit. Bukan tempat ukuran itu. Diri tubuh badan manusia tu bukanlah tempat yang diberi pahala ataupun diberi dosa. Kalau buat lagu tu nyanyi ada orang tinggi pahala kalau kata orang tinggi itu pahala banyak, orang rendah pahala sikit, benda yang tinggi semua ada. Tak. Sebab tu bukan tempat tilikan. Dan tidak juga dikira pada rupa paras, cantik, huduh dan sebagainya. Tak juga. Kata orang janguk tu pahala banyak, orang huduh tu pahala sikit. Tak. Bukan tempat tilik situ. Huduh, molek, kuruh, gemuk, tinggi, rendah, bukan tempat tilik untuk dia beri pahala. Begitu juga tidak pada hartanya banyak dan sedikitnya. Semata-mata harta banyak dan sedikit bukan tempat beri pahala. Orang kaya, pahala banyak dia. Tak. Bukan semata banyak harta tu pahala banyak. Orang miskin tak ada pahala. Tak. Bukan situ tak. Maka dua sifat itu bukanlah tempat perhitungan dan perkiraan untuk diberi balasan kepadanya. Rupa parah dengan harta bukan tempat tilikan, bukan tempat buat perhitungan untuk nak beri balasan pahala ataupun dosa. Maknanya kalau kita huduh pun tak apa lah, huduh pun tak apa, bukan pahala dosa dia dihuduh. Kalau janguk pun bukan pahala dosa dia dijanguk. Ini kita kena faham semua kat situ. Itu adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala dan pemberian Allah Taala pada seorang. Maka kita tak bosan situ, kerana itu bukan tempat kiraan. Tempat kiraan di mana? Nuktah yang tiga sama kita. Tempat tilikan Allah yang sebenar, yang mana dengannya dikira, dihitung dan diberi balasan padanya, ialah hati seseorang. Mengikut peranan yang dimain olehnya, sama ada pada niat yang baik atau buruk, ataupun pada kegunaan hati seluruhnya, sama ada pada sifat yang baik seperti redha, kasih dan sebagainya. Begitu juga Allah menilik pada perbuatan dan gerak-gerik seseorang itu, sama ada betul dengan hukum Allah atau tidak. Maka hati dan perbuatan ataupun amalan yang keluar daripada seseorang itu adalah tempat tilikan dan kiraan utama. Alhamdulillah, jelas pada kita daripada dengangan Nabi SAW. Nabi kata, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah tilik kepada hati kamu dan amalan kamu, perbuatan kamu. Jadi tempat tilikan Allah yang sebenar, yang mana dengannya dikira, dihitung dan diberi balasan padanya, ini tempat tilikan yang sebenar. Hak terhewat kira, terhitung, terhewat pahala, terhewat balasan baik ataupun buruk, ialah hati seseorang. Hati seorang. So itu. Hati ni besar. Sebab tu perlu pada baiki hati.
Hati ni besar sekali. Molek hati, ia akan moleklah rakyat dia. Kerana hati ni dikira seperti raja. Seperti raja. Bila hati molek, rakyat yang molek. Mata akan molek, telinga akan molek, fikiran akan molek, tangan akan molek, kaki akan molek, segala-galanya akan molek. Sebab apa? Sebab raja molek. Sebab raja molek. Dengan itulah hati adalah tempat tirikan Allah SWT. Ialah hati seseorang mengikut peranan yang dimain olehnya. Gapo bot-bat peranan dia main hati. Hati kita duk pusing lagu mana, duk kira lagu mana, duk mikir lagu mana, duk niat lagu mana, tu tempat kira. Tu tempat kira. Sama ada pada niat yang baik atau buruk. Kalau kita niat baik, alhamdulillah. Kalau kita niat buruk, na'udzubillah. Kalau itu benar dosa, dia dah hati. Ada. Kita ambil ngaji, ada hati kita juga. Kerana Allah ke, kerana gapa ke, baik ke tak baik ke, kita menega supaya juga ikut. Hati kita lah tempat tirikan Allah SWT yang pertama sekali. Ataupun pada kegunaan hati seluruhnya, sama ada pada sifat yang baik seperti redha, kasih dan sebagainya, ataupun pada guna hati kita. Hati kita ni kita guna satu pada niat, pada niat perbuatan kita tu. Kalau kita buat perbuatan sedekah, kita niat gapo sedekah. Kalau kita niat nak riya, mana kita guna hati kita pada riya, tidak kerana Allah, sedekah kita tu tak boleh pahala. Tu. Walau banyak cara mana pun tak boleh pahala, sebab kita tu buat kerana riya. Siapa masuk pilihan raya, pilihan abaca, pilihan abata, kita tak biasa mari semaya jemaah. Bahawa nak pilih kita mari jemaah, nak bagi rakyat tengok kata kita mari semaya jemaah. Ada manusia. Mari sejik tu nak bagi rakyat tengok kata kita mari semaya jemaah supaya rakyat pilih kita. Hati kita tu bukan kerana Allah, kerana nak bagi orang pilih kita. Mana itu kontrol hati. Tepat saya kira tu. Tepat saya kira. Tu je. Sama ada pada niat yang baik atau buruk, ataupun pada kegunaan hati seluruhnya. Pada kita guna hati seluruhnya pada sifat yang baik. Kita guna sifat yang baik seperti redha. Kita redha, kita suka dan kita kasih dan sebagainya. Hak baik. Ataupun kita guna pada benda buruk. Hati kita guna pada benda buruk lah. Kita deki ke orang, kita hasad ke orang, kita takabur pada orang, sombong dengan orang. Mana kita guna hati belakang tu. Guna hati. Itu jadi buruk. Pendek katanya, tepat tirikan pertama pada diri manusia ni, hati. Pada kontrol hati, pada benda baik ataupun benda buruk. Kira situ tu. Begitu juga Allah menilik pada perbuatan dan gerak-gerik seseorang itu. Bukan hati saja tak, perbuatan tidak juga. Sama ada betul dengan hukum Allah atau tidak. Sama ada betul dengan hukum Tuhan ataupun tidak. Ya dua-dua tu. Tuhan tengok tempat kira dua-dua. Hati di niat kita dan di perbuatan kita. Dua-dua tu campur sekali. Ya nak kira tangan tak boleh dua tu. Faham tak? Ya terkadang kita dapati manusia silap faham. Ya kira kata kita niat molek tak apa. Buat tak molek tak apa bila niat molek. Faham tak tu? Buat benda tak molek tak apa bila kita tu niat molek, bagi iktikad setengah manusia. Saya nak contoh mudah-mudah. Terkadang kita tengok setengah karajakan. Orang kerja kerajaan. Tak kerja kerajaan pun tak apalah. Orang Tino. Orang Tino. Tak kelubung. Tak kelubung kepala. Dia kata tak kelubung tak apa, hati yang niat molek. Hati niat molek. Dia tak kelubung tak apa. Dia mau kelubung pun hati huduh benar-benar ya tu. Kena dia. Memang ada manusia kelubung hati huduh, masuk curi le kedai, pada kelubung pakai hijab, masuk ketek curi bagai le kedai, le super dan sebagainya. Ada. Dia juruh
Karacakan. Dia kerja-kerja tak kerubung. Ada. Dia tak curi hak orang, tak bau hak orang. Hati yang molek. Kena tak dia? Kena tak dia kata? Hati molek tapi perbuatan tak kerubung tu molek tak molek dia panggil dia. Itu deraka Tuhan tu. Walaupun dia hati molek tapi tak kerubung, perbuatan dia tu berdosa seperti juga. Hati molek ia yang tak kena tu situ. Hai tu tak? Ini ada manusia. Itu sebagai contoh dan ada lagi-lagi lah contoh yang lain itu. Sebagai contoh hang mudah nampak. Itu tak apa. Ya duk tina dengan jatuh, duk keluar dua orang, duk kacek dua orang. Ada. Ya ni hati molek ada apa, tak ada ni udah apa kali. Ada. Duk kacek juruh, duk dua orang. Keluar dia panggil dua orang itu bila tidak ada orang lain bersama dia dua orang itu keluar ni berdosa la ya keluar nak tak boleh keluar, tak boleh duduk. Kalau saya kata song tau song neng tau neng lah tu kena kira ada. Saya kata song tau song duduk sama sore tu, nah dia kata sama sore, saya kata song tau song jadi duduk lagu tu berdosa. Perbuatan tu adalah berdosa. Dia niat molek. Hak tina pun niat molek, hak jatuh niat molek, tak ada karut puas kali. Jadi itu dakwaan. Sebab tu kita nak kata, hak Nabi kata walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tapi Allah melihat pada hati kamu dan amalan kamu. Bukan tengah hati saja dak, kena buat dua tu. Campur dua tu. Hati dan perbuatan adalah kena sama. Kalau tak sama itu, ya silap situ dia. Supaya saat inilah hati molek tak kerubung, berdosa. Bukan tidak dia molek hati saja tak. Perbuatan tu berdosa. Faham tak tak? Itu dia. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian. Dalam hadis ni kita dapat tilah bahasanya tepat tirikan Allah Subhanahu taala pada kita manusia ni duk pada dua perkara yang penting. Dan kita pun nak lari pada dua perkara ni tak lepas. Hari-hari amal ikut perbuatan kita ada hari-hari. Tak tinggal, tak tinggal tanggal daripada diri kita ni. Hati dan perbuatan. Gi semaya hati pada perbuatan pada. Wi zakat hati pada perbuatan pada. Wi sedekah perbuatan pada hati pada. Ada tak? Dua-dua tu kena kontrol molek. Hati kita kena kontrol molek. Maka hati dan perbuatan ataupun amalan yang keluar daripada seseorang itu adalah tempat tilikan dan kiraan utama. Jadi perbuatan, hati dan perbuatan daripada seseorang itulah tempat tilikan utama yang mana Allah beri kiraan tentang nak bagi pahalanya ataupun dosanya. Sebab tu kita tu kena kontrol molek lah, kena kira molek lah benda ni, dan kita nak lari daripada apa dia Allah SWT tu tak boleh sama sekali. Tak boleh sama sekali. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, bila kita faham hadis ni antara hati perbuatan ni, yang satu lagi kita kena tanam iman kita juga, bahawasanya perbuatan kita hari-hari itu berarti ta'amul kita bermuamalah sesama kita ataupun dengan manusia. Kita kena ingat kata kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling besar ta'amul kita dengan manusia, kita kena ingatlah kata kita berta'amul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk jual beli dengan manusia, berarti kita jual beli di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Tuhan. Kita duk berniaga dengan manusia, berarti kita berniaga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan duk tengok kita duk berniaga, kita duk jual beli, kita duk cocok tani, kita duk buat gapo. Kita kena ikat hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita perlu pada panggil husnul ta'amul, elok ta'amul kita dengan Allah Taala.
Jadi ta'amul kita dengan manusia ni berarti kita ta'amul dengan Allah. Kita ta'amul dengan Allah. Kita duk petibat, duk damlunkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan nampak, hati kita pun Tuhan nampak, perbuatan kita pun Tuhan nampak, dan dia pula akan kira di atas perbuatan kita tu, pahala ataupun dosa. Dan lagi tak boleh kita ni. Inilah yang perlu dalam menanamkan akidah kita. Hari-hari kita tak kerja, kita ingat kata kita ni berta'amul, bekerja, damlunkan, patibatkan dengan Allah Ta'ala. Bukan hanya dengan makhluk saja dak. Kalau manusia duduk situ, sudah tentu tidak ada tipu menipu antara manusia. Tidak ada helah-mehelah antara manusia. Tidak ada nyanya-nyanyai antara manusia. Bila dia terasa kata dia sedang ta'amul dengan Allah Subhanahu Taala. Tapi kita right, hilang, tak terbayar benda tu. Tak ternampak kata kita sedang berta'amul, sedang bermuamalah, sedang bekerja dengan Allah Subhanahu Taala. Kita bahasa kata kita tu duk kerja dengan gadak pe kita ni ya. Dengan gadak pe kita. Kita tak nampak kata hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala yang sentiasa tahu dan nampak dan akan beri balasan pada kita. Inilah satu akidah yang perlu kita tanam. Dengan ada akidah ni rasanya bila lahir akidah ni kita akan elok dalam hidup masyarakat kita, dalam sangkum kita, insya-Allah. Dengan itu kita dapati hadis ni sangat besar berarti pada kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat pada hati kamu dan amalan kamu. Inilah yang perlu kita ta'amul dengan sebaik-baiknya. Oleh itu, manusia perlu membersihkan hati serta betulnya mengikut hukum Allah dan begitu juga segala amalannya. Sama ada anggota zahir atau amalan lidahnya. Dengan itu mana kita perlu bersihkan hati kita. Perlu bersihkan hati, perlu betulkan hati kita berkenaan dengan hukum Allah dan juga perlu betulkan segala amalan kita. Segala perbuatan kita berkenaan dengan hukum Allah Ta'ala, dengan ajaran Allah Ta'ala. Sama ada anggota zahir atau amalan lidahnya. Anggota zahir, apa perbuatan zahir kita ni, ataupun perbuatan batin duduk di hati dah. Ataupun perbuatan lidah itu pun kita kena betul. Nabi SAW selalu berdoa supaya ditetapkan hati dalam mentaati Allah SWT. Nabi sendiri berdoa supaya Allah tetapkan hati dalam mentaati Allah SWT. Di antara doa yang Nabi baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hadis Tirmizi rakam 2290. Maksudnya, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati saya di atas agama Engkau. Minta Tuhan muqallibal qulub. Hati manusia ni baina asbir rahman, Nabi kata. Baina asbir rahman, antara dua jari Allah Taala. Tuhan nak pusing kau nak polah kau nak boleh hati manusia ni, boleh jadi belaka. Satu hari baik, satu hari tak baik. Duk juruh molek pusing sikit jadi huduh, dia tak molek dah. Mana? Macam-macam. Nampak juruh, ada duit sikit pusingan duit jadi punah dah sebagainya. Itu muqallibal qulub, Allah yang memutarkan, membalik-balikkan hati manusia. Maka Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama Kau. Kita tetap tahu agama Allah Ta'ala. Kita tetap tahu agama, tak ada setiap agama, baiklah. Keluar bagi setiap agama, rusaklah, punahlah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Hadis pertama yang sama kita hari ini ialah hubungan dengan apa dia dalam membentukkan jiwa kita dan membentukkan perbuatan kita. Allah tidak tengok pada rupa paras kita dan harta kita. Tu saya dakwalah, saya banggalah, tu saya bahasa megah lah, dengan sebab kita kaya, dengan sebab kita orang milioner, orang juta-juta dan sebagainya. Tu saya bangga dengan tu. Tu bukan tarik pahala situ dak. Tarik pahala tengok pada hati dan perbuatan. Kita banyak hati molek, perbuatan baik, alhamdulillah. Ada. Orang kaya hati molek, perbuatan baik, alhamdulillah. Itu bukan sikit juga yang kaya. Yang hati baik, hati baik, perbuatan baik, buat khairat, buat gapo, tetap membina agama Allah SWT sebagainya. Alhamdulillah.
Itu adalah lebih pada orang yang kurang harta. Kita orang miskin tak boleh buat seperti dia. Kita boleh buat pisau lain pula. Alhamdulillah, itu adalah keadilan Allah SWT untuk hamba Dia-Nya. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hadis yang pertama bersama kita dalam tajuk tepat tirikan Allah pada diri manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kita masuk pula hadis yang seterusnya, hadis ke-11, tajuk kekayaan jiwa manusia di dunia. Ini hadis yang kedua bersama kita, ialah dalam siri yang ke-11 ikut dalam buku kita ni. Tajuk kekayaan jiwa manusia di dunia. Kekayaan jiwa manusia di dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Hifzu amanatin wa sidqu hadithin wa husnu khaliqatin wa iffatun fi tu'matin. Hadis riwayat Imam Ahmad, juzuk 2 muka 177, dan Syekh Albani sebut dalam silsilah hadis ahadits sahihah dalam juzuk 2 muka 361. Masya-Allah. Nabi kata arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Hifzu amanatin wa sidqu hadithin wa husnu khaliqatin wa iffatun fi ta'matin. Maksudnya 4 perkara. 4 perkara ini sekiranya ia ada pada diri engkau, maka tidak menjadi apa-apa ke atas diri engkau dengan luputnya engkau habuan dunia ini, yaitu menjaga amanah, benar cakapan, elok perangai, dan menjaga ataupun iffah, menjaga kehormatan pada makanan. Masya Allah. 4 perkara ni Nabi kata segalanya, bila ada seorang tu 4 perkara ni, tersabasalah. Kalau mu tak dapat habuan dunia pun tak apa. Kalau mu tak dapat habuan kemegahan, kekayaan, ketinggian dunia ni pun tak apalah. Bila ada 4 perkara ni cukup bagimu. Padahlah dalam hidupmu ni. 4 perkara ini sekiranya ia ada pada diri engkau. 4 perkara ni kalau ada di dirimu, maka tidak menjadi apa-apa ke atas diri engkau dengan luputnya engkau habuan dunia. Tak ada apa. Tu sahabat. Kalau luput dunia tak ada apa. Mu ada 4 perkara ni okey dah. Alhamdulillah dah. Gapo dia? Iaitu 1, menjaga amanah. Menjaga amanah. Menjaga amanah dak. Tu. Kalau menjaga amanah, okey, so dah boleh satu merkah dah. Hak ni tanya diri dia ni, tanya diri. Jaga amanah dak. Yang pertama. Yang kedua, benar cakapan. Kecek betul, tak bohong, tak kelang, tak helah, tak gapo. Benar cakapan. Ada ke dak perkara yang kedua ni? 2 perkara. Yang ketiga, elok perangai. Hak ni umum. Masuk umum lah. Elok perangai. Perangai molek, akhlak molek. Alhamdulillah, cukup bagimu. 3 perkara ni. Dan menjaga ataupun iffah kehormatan pada makanan. Jaga kehormatan pada makanan. Tak makan benda haram, tak makan benda tu benar. Kalau 4 perkara ni ada pada dirimu, okey, tak apa dah. Mu tak boleh habuan dunia pun tak apa dah. Tak ada besar pun tak apa, tak kaya pun tak apa. Tak apa dah, tak ada kereta pun tak apa. Ada 4 perkara di dirimu, okey, kaya dirimu. Kita tengok dalam keterangan hadis ni, masya-Allah. Hadis ni ajar betulkan diri kita dalam didikan, dalam kita nak betulkan diri kita jadi seorang hamba Allah yang sebenar. Nah, antisari atau pengejaran pada hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan 4 sifat akhlak yang penting bagi hidup seseorang Muslim. Ini 4 syarat, 4 sifat yang penting bagi hidup seseorang Muslim. Sekiranya ada 4 sifat ini di dalam diri seseorang Muslim, maka dia adalah tergolong dalam golongan yang bertuah dan bahagia. Masya Allah. Bila ada 4 sifat ni tak apa dah. Kita masuk golongan orang bertuah dah. Dia orang bahagia dah.
Agak beruntung dah kita ni ada 4 sifat ni. Dia menjadi seorang yang terkaya jiwa di dalam hidup di dunia ini. Dia menjadi seorang yang terkaya jiwa dalam hidup di dunia ini. Dia jadi seorang kaya jiwa. Walaupun ia tidak dapat memiliki kekayaan dan kemegahan dunia. Ia kaya jiwa. Walaupun tidak dapat milik kekayaan harta benda dan tidak dapat kemegahan dunia, tak ada jadi orang tinggi-tinggi besar pun tak, tapi sifat ni ada, dia adalah seorang yang bertuah dah. Alhamdulillah. Tidaklah menjadi suatu kesusahan jiwa kerana luputnya habuan dunia. Tak disusah, tak digelar gesah jiwa kita sebab luput dunia. Senang dah dengan ada 4 perkara ni. Sebab apa? Sebab kita kaya jiwa kita. Kaya jiwa ni senang. Orang miskin jiwa tu hak susahnya. Tinggi dah nak tinggi lagi, ya berebut tinggi lagi. Kaya dah nak kaya lagi, ya berlaweng orang. Ya tak senang orang. Ini tak kaya, ya tak kaya. Ya tak cukup dengan ada tu tak kaya orang tu. Cukup dengan ada, kaya orang tu. Alhamdulillah, itu baik kaya jiwa. Kita tengok apa sifat ni. Semoga apa sifat ni ada pada kita. Kalau tak semua pun, we ada persen-persen itu pada kita, insyaAllah. Rasanya ada belakang pada kita ni, cumanya mungkin tak pernah 100%. 100% tak pernah. Ada tapi tak pernah 100%. Itu je. Tak apalah, alhamdulillah apa kita, kau belah dia, kau bedang dia lagi, akak lagi, terakat lagi insyaAllah. 4 sifat tersebut ialah ni dia. Hak Nabi sebut sini. Hifzu amanatin, menjaga amanah. Jaga amanah yang besar. Jaga amanah. Ada sifat jaga amanah. Sebut jaga amanah. Lepas tu buat kaya bagi terlalu besar nak hurai amanah tu. Ya pergi luar halang amanah tu. Seseorang yang sentiasa menjaga amanah, sama ada amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni amanah dengan Tuhan. Besarlah amanah dengan Tuhan. Gapo dia kata kita amanah dengan Tuhan? Kita jaga amanah. Amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gapo kata kita amanah dengan Tuhan? Dia suruh gapo kita? Tu amanah Tuhan kita. Segala perintah Allah pada kita, amanah Allah pada kita. Besarlah. Semaya jemaah kalau kita kejatan, amanah Tuhan tu. Kita ada uzur gapo, duduk tempat kita dengar rebel, kena pergi semaya jemaah. Amanah Tuhan tu. Amanah. Dengar rebel dah, kalau tak dengar rebel tak apa, jauh pada tempat rebel, lain kira tu. Sebab tu waktu A'mar orang buta mari minta uzur Nabi, boleh kedak dia tinggal sama jemaah. Sebab dia buta, tak ada orang tolong bawa dia mari masjid sebagainya. Nabi kata tak apa, boya paling lagi Nabi panggil semula. Mu dengar rebel dak hanya semula, dengar kau tu kena mari. Mula Nabi tak tanya mula-mula tu. Boya paling lagi Nabi panggil semula. Bah mu dengar rebel dak? Dia kata dengar. Kau tu mu kena mari semaya. Buta pun kena mari semaya jemaah juga. Amanah Tuhan. Amanah Tuhan. Amanah. Jadi kita pergi sikit sama jemaah dah. Bila orang dengar rebel sebut nama Allah tu, akak dah Allah Akbar, Allah yang paling besar, yang maha besar. Jadi apa dia? Muazzin tu kebel sebagai utusan wakil daripada hamba Allah, pada Allah untuk seru hamba dia lagi-lagi tu Allah Akbar. Kita tak pergi sama jemaah. Jadi orang tak pergi sama jemaah tu, satunya dia orang takabur. Orang sombong. Sombong dengan Tuhan. Sombong sungguh-sungguhnya. Dia tak ingat jaksa Tuhan bagi ke dia. Telinga Tuhan bagi ke dia, mata Tuhan bagi ke dia, harta Tuhan bagi ke dia, sihat Tuhan bagi ke dia. Tuhan panggil dengan wakil dia Allah Akbar ni, buat tak heran. Sombong takabur dengan Tuhan ni. Kita nampak dia kata tak kisah jemaah tu agak sombong, agak takabur. Apatah lagi kalau rumah dekat sejik pula dah. Oh, kau takabur lagi. Sombong sungguh-sungguh nah. Nampak tak? Tu. Kita nak rasa lagu tu. Barulah kita nak ambil jemaah. Allahumma mereka separuh buta tadi.
Dia dengar kena pergi, tapi kalau tak dengar tak kena pergi. Rumah jauh pada masjid, okey lah, tak ada apa lah. Kerana jauh pada masjid lah. Baiklah, ni nak ayat atas, sama ada amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antara amanah. Banyak lagi, puasa gapo semua semaya apa amanah teh belaka tu. Banyak amanah teh. Sebab tepat sifat ni kalau ada cukup seorang seekor dah lah. Sifat pertama apa? Oh, bila kaya kuam tu biar mari tu luah dah. Luah dah. Banyak dah amanah. Bini kita amanah, tok laki kita amanah. Bini kita amanah kita. Bini kita ni jadi bini, dia amanah tok laki. Dia nak jaga amanah. Hak tu amanah manusia atau amanah sesama manusia. Amanah sesama manusia pun banyak. Saat ni amanah dengan Allah, segala amal ibadat apa semua tu amanah dengan Allah. Atau amanah sama manusia. Banyak juga amanah sama manusia. Kita segera fahamnya amanah tu hari kiring. Hari kiring. Hak ni pun jalan juga pulah juga. Pasal tak ada amanah pulah. Hari kiring tu pulah lagi. Ada. Bayar hutang suruh siapa tak bayar. Tak ada amanah juga tu. Nampak tak? Tu macam-macam. Kiring bayar hutang siap-siap tolong memberi hutang. Tak bayar berat. Hutang ke apa? Bayar asih kereta, bayar asih motor. Makin ke jalan. Na'udzubillah min zalik. Ni panggil tak ada amanah belaka ni. Nampak tu tak? Atau mana sesama manusia, dia akan merasai tenang dan bahagia dalam hidup, dan dia selalu dipercayai oleh seluruh manusia. Jadi bila dia terdapat amanah dengan Allah, dapat amanah dengan manusia, dia tenang, tak serabut, tak nak buat saya apa, sebab dia betul dengan Tuhan. Hati dia betul, perbuatan dia betul. Dengan manusia pun dia betul, tak ada kelong apa dak. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi senanglah dia, tenanglah dia. Hidup pun tenang, bahagia, dan dia selalu dipercayai oleh seluruh manusia. Orang percaya ke dia, orang pun sikah ke dia. Ni tak ada amanah. Pasal tak sah haji, cara tak sah haji. Ada. Subhanallah, sebut tak sah haji panjang amanah tak sah haji. Yang masuk rukun tak sah haji tu teruk lalu lah. Rukun tak sah haji tak ada amanah, bohong pandai. Tak bohong tak sah haji. Na'udzubillah min zalik. Pening pala rakyat pening pala ngerti dia pening pala juga tak sah haji sendiri pun sebab tak ada amanah. Ini besar benda ni. Sebab itulah Nabi Jalal kata kalau ada pak perkara ni, masya-Allah, mutalih buat dunia pun tak apa dah, senang dah, alhamdulillah dah. Pertama jaga amanah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kesekian. Yang pertama menjaga amanah, yang kedua benar cakapan. Masya-Allah, benar cakapan. Ini cakap betul, tak bohong, tak kelau. Cakapan benar, tiada berbohong dan bertipu hilah adalah dapat memadu seseorang ke jalan syurga, dan dia akan hidup dengan penuh bahagia dan tenang jiwa. Alhamdulillah. Benar cakapan. Cakapan benar, tiada berbohong dan bertipu helah adalah dapat memadu seorang ke jalan surga. Cakap benar, tak tipu helah, tak bohong korang. Cakap benarlah bawa seorang itu ke surga. Bohong akan bawa seorang pada neraka. Dok bohong semua. Na'udzubillah min zalik. Dan dia akan hidup dengan penuh bahagia dan tenang hati. Orang cakap benar ni tenang hati. Ya orang bohong terkadang tu, dia terlupa dia bohong dulu. Ya bohong kedua pula, belaga lah dulu. Lepas tu belaga dulu, siap nak kan. Dulu kau yang aku tu ni lah kau lewat dah, siap lah. Duk bohong sangat lu. Ada, kau tak bohong mula tak apa. Ya bohong. Ya tak boleh bohong. Bohong bawa pada neraka. Benar bawa pada syurga. Ini perkara yang kedua, ialah benar cakapan. Jaga lidah benar. Jangan bohong, jangan tipu helah. Dia nak pergi belakang ni, kalau tidak ada iman kita, kalau kita tu tidak ada iman yang boleh hubungi dengan Allah Ta'ala,
Tak terasa kata kita ta'amul dengan Allah, hanya kita ta'amul dengan manusia saja, ya bohong dah. Tak terasa kata kita ni berta'amul dengan manusia ni ialah berta'amul dengan Allah Ta'ala. Tak ada hubungan Tuhan, hanya ada hubungan manusia, dia akan mari bohong. Sebab dia tak terasa kata Tuhan tengok dia, tak terasa kata Tuhan tu tahu dia buat gapo. Ya, boleh tipu manusia, boleh halam. Barang bukan asli, kata barang asli. Beki mutu, beki teratak ke apa? Ya tukar barang, ambil barang molek, barang huduh, tak ada amanah, pasti tipu, bohong pula sekali lagi pula. Ya tukar gitu, ini molek dia kita dan sebagainya. Ikut nak kata gapo? Tak ada amanah, tak ada cakap benar. Oh, rusak. Tak kira lah pasal mana. Kalau bomo supaya gak ada ketua. Kalau bomo tak ada amanah, bomo bohong. Ia belum nyakit. Ia belum nyakit orang ni. Supaya orang ni mari cepubat esok umur gitu ni dan sebagainya. Tak ada amanah. Kalau tak ada amanah, lagu itulah kejadiannya. Bukan berubat nak hilang dak, beri hengga-hengga apa tu beri semula pula. Jadi untuk dapat luka tu beramal ya boleh banyak sikit sebulan tu dan sebagainya. Ini duduk pada hati. Duduk pada hati, klik pada amanah, hati mengamanahkan kita dan membenarkan cakapan kita. Banyak perkara ni. Masya-Allah, subhanallah lah daripada perkara tak elok tu. Baiklah itu yang kedua. Yang ketiga Nabi kata ada 4 perkara tadi ialah elok akhlak umum. Elok akhlak, perangai molek. Perangai molek ni besar sekali. Ni. Perangai molek ni lah yang mana akan berat timbangan di akhirat nanti. Elok perangai. Berakhlak mulia dan baik. Sama ada di dalam diri sendiri, dalam diri kita sendiri pun akhlak molek agak. Kita jangan bohong diri kita sendiri. Jangan bohong ke diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bohong kat diri kita. Buat bohong ke diri sendiri ada manusia ni. Dan baik sama ada di dalam dirinya sendiri ataupun dalam hubungan dengan manusia dan lainnya. Hubungan manusia, hubungan dengan mana lainnya, apa-apa maknanya, kena elok akhlak. Akhlak mulia adalah amat dituntuti dan dalam hidup manusia, amat tutup. Dan itulah asas kebahagiaan manusia. Memang asas bahagian manusia ada akhlak mulia. Akhlak mulia asal ni masya-Allah. Cukup sepenuhlah, tak ada apa. Ya. Akhlak mulia yang lebih tinggi, lebih daripada ilmu tinggi. Percayalah. Akhlak mulia lebih pada ilmu tinggi. Ilmu tinggi, ilmu banyak tapi akhlak tak molek, bohong. Mesti ustaz bohong jala juga. Tok guru bohong jala juga. Tok guru ilmu tinggi tapi bohong, helah kecek. Penuh akhlak. Sebab tu akhlak tinggi lebih pada ilmu yang tinggi. Terkadang ilmu tinggi akan jatuh sebab rusak akhlaknya, sebab tak ada akhlak. Percaya benar ni. Kadang seorang ilmu sikit tapi akhlak mulia, masya-Allah, dia remak oleh orang tanjung oleh orang setuju pada dia, kena pada sebab dia tu akhlak mulia. Ilmu sikit je. Kalau ilmu tinggi tapi perangai huduh. Tak adil. Ustaz perangai huduh, guru perangai huduh tak adil. Percayalah benar ni. Sebab tu Nabi letak akhlak tinggi ni adalah berat mizan di akhirat esok. Berat timbangan di akhirat esok. Ini perkara yang ketiga daripada 4 perkara yang perlu ada pada diri manusia untuk nak selamat daripada dunia ini dan akan bahagia dalam hidupnya. Yang ketiga, yang keempat, yang akhirnya ialah menjaga kehormatan diri pada makanan. Masya-Allah. Hak ni pun nak masalah Nabi ajar kita belakang. Menjaga kehormatan diri pada makanan. Jaga kehormatan diri kita pada makanan kita. Ia tidak makan dan minum melainkan yang halal lagi tayyib baik. Tak makan, tak minum, makan benda baik. Benda halal sadah, patut benda baik pula. Tayyib yang berfaedah bagi diri kita, bukan benda yang mudarat diri kita dak. Ni kena kira ni. Bagai makan. Babi tak akan cakap dah kita ni, alhamdulillah. Tapi hak bukan babi tu nak makan. Barang tak molek ada kita makan. Ia kena mengelak pada tu. Hak ramai-ramai kita rokok sangat ada. Hak nak kena kita
Halal, kalau halal pun ghair tayyib, bukan molek dah benda tu, bukan tayyiban dah tu. Kena halalan tayyiban. Halal bergerak tayyiban. Baru kena. Nah. Jadi jaga kehormatan diri kita dengan makanan yang baik. Ia tidak makan dan minum mereka yang halal lagi tayyib baik, dan tidak mendekati pada makanan dan minum yang haram dan syubhat. Jauh pada haram, jauh pada benda syubhat. Lepas tu benda haram, alhamdulillah rasanya kita tu dapat mengelak. Benda syubhat tu nampak dekat kita. Hal syubhat tu dekat kita. Banyak benda-benda syubhat dalam makanan kita ni, dia syubhat. Itu dia. Melalui teknologi pun dia syubhat situ juga. Tak ada halalan tayyiban dak. Jadi syubhat lagi. Boleh mengelak ni, kita bersih, cuci kita. Dengan itu maka segala daging darahnya ditumbuhkan daripada makanan dan minuman yang halal lagi baik. Bila kita dapat mengelakkan, dapat jaga kehormatan makanan ni, adalah kita tu dapat jadi daging darah ia tumbuh daripada makanan halal dan bersih. Makan yang penting. Sebab tu kalau tak silap pada hadis Nabi kata, perut kita ni adalah wi'a, bejana bagi penyakit. Bejana penyakit. Sebab kalau kita buh belakang tu, sebab tu jadi penyakit ni. Jadi penyakit. Pas kita tak pandai pilih makan ni. Kita tak tahu tak makan ni tu adalah cocok dengan tubuh kita, dengan penyakit mana. Kita tak reti. Hal ni dia kena klik pada ilmu kesihatan pula lah ni. Setangga lagi ilmu kita kena tahu tu. Otak makan ni tu. Jadi orang kata, dia antara punca penyakit kitanya, perut kita. Hasil pada makan ni kita buah belakang, kita kata sedap. Sedap mulut gomo juga. Kira sedap mulut. Tak kira kata benda tu akan manfaat atau mudarat tubuh kita tak kira. Terkadang bomo wayak dah pun tak boleh makan. Ku sedap makan. Kan sepatu juga. Kan tu sedap. Lalu makan tu. Lalu makan tu. Nampak kena lalu makan, lalu. Hak lalu makan tu jadi mudarat pada kita, tapi kita tak khabar benda tu. Lepas tu dia beripung segala-gala penyakit mana ada daripada makan ni, dia tak cocok kita tu jadi penyakit kita. Memanglah sebab tu Nabi tu makan sikit, kita makan penuh perut. Dia tak kena dah kita susah. Nabi kata lukaimatun yukimnal sulbah. Beberapa surat ia boleh betul tulis belakang cukup pada kita ni. Kalau makan kedai tak apa, lah sepinggir. Sebab kalau sepinggir lagi kena bayar suku. Kalau di rumah tu tak 2 pinggir. Kalau kita mau jamu 2 pinggir 3 pinggir tak kena bayar duit. Sekali tu bayar duit tak serupa dengan kedai. Jadi tu kok sedap. Hal tempat salah kita ni. Mana kita tidak ada iffatun fi ta'matin. Tak ada iffah berkehormatan pada makanan kita. Lepas tu darat kelik kita. Kita kasi makan apa berarti ni masuk tipu kita. Kita tipu diri kita tak khabar dia. Makan sedap mulut. Kita tipu diri kita itu darat kita. Ya supaya ni supaya kita makan bagai panah. Tipu juga. Yang makan bagai makan panah, makan panah, telai banget cepat-cepat. Lepas dari lidah. Bosok perut, panas perut. Aduh, tak tahu nak buka. Panas perut. Kelihatan darat kita belakang tu. Ni kita ditipu kita sendiri pada makna. Nauzubillah min zalik. Hal ni kelihatan bagi kita lah, kita bakal kira sendiri dah. Untuk apa dia? Diri kita, agama kita, kesihatan kita sebagainya, kita kira sendiri lah ni. Nah, itu sebagai contoh. Ini benda wakil. Benda kenyataan yang ngerti. Maka labu panas-panas lepas cepat pada lidah. Lepas lidah masuk perut. Hak kita juga tipu lidah. Tak kek tu beda saya sedap. Itu dia. Lepas tu kita dah kat patai pisau wis sejuk perut. Dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Baik. Dengan itu maka segala daging darahnya ditumbuhkan daripada makanan dan minum yang halal lagi baik insya-Allah,
Nabi SAW selalu berdoa supaya dielokkan akhlaknya. Jadi elok akhlak ni penting. Seumumnya elok akhlak telah penting. Nabi SAW berdoanya. Ini masuk dalam hadis ni juga ni. 4 perkara ni. Apa dia? Jaga amanah, benar cakapan, elok akhlak dan iffah pada makannya. Pada seumumnya duk ada elok akhlak lah. Nabi SAW berdoa. Nabi kata Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sekarang Nabi itu pun berdoa lagi. Nabi ini adalah apa dia? Contoh teladan akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau tu berada atas akhlak yang paling besar, paling mulia. Tuhan sendiri puji Nabi. Dalam hal itu pun Nabi itu selalu berdoa kepada Ta'ala. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Hadis riwayat Imam Ahmad juzuk 6 muka 88. Maksudnya ya Allah, Engkau mengelokkan kejadianku, maka elokkanlah akhlakku. Masya Allah. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ini doa Nabi. Ya Allah, Engkau mengelokkan kejadianku. Membuat aku ni molek dah rupa, molek dah kepala dah ke atas, dengan mata, dengan telinga apa cukup molek semua dah. Ya dah, ahsan takwim dah. Saya elok kejadian dah. Fa ahsin khuluqi. Maka elokkanlah akhlakku. Minta Tuhan tu elokkan akhlak. Tuhan tu kontrol akhlak kita jadi molek. Nah, itu Nabi. Maka Nabi sebagai contoh pada kita, kita patut ikut Nabi lah. Kita berdoa dengan doa ni. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Khalqi itu kejadian, khuluqi itu akhlak. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Untuk kita hari ini dalam 2 hadis yang mana kita dapat pada hari ini semoga sebanyak dapat menjadi pedoman kepada kita insya-Allah dalam kita hidup dalam dunia ini sampai kita berjumpa dengan Allah Taala insya-Allah dengan akhlak yang baik insya-Allah dalam husnul khatimah insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.